Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita tak ada Google Meet tapi ada tutorial. So saya bagi video. Kemudian awak salin contoh, Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Apa yang awak perlu tahu hari ni ialah bagaimana nak membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah, graf berpemberat dengan graf tidak berpemberat. Okey, apa dia graf terarah? Graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Awak tengok ni. Jadi A ke B ni ada anak panah. C pergi ke B. C pergi ke A pergi ke B. Ada arah anak panah ni. Okey, jadi kalau kita tengok bagi tepi AB, bucu A ni ialah bucu awal. Jadi bucu B ialah bucu akhir. Untuk BC, untuk tepi BC, bucu C adalah bucu awal dan bucu B adalah bucu akhir. Okey, semua bucu dikaitkan dengan satu arah saja, satu arah je, satu arah saja. Okey. Kemudian kita tengok gambar bawah ni. Yang gambar bawah ni dia ada gelong dan juga berbilang tepi. Okay, kalau kita perhatikan apa di E4. E4 tu bermaksud dari P ke R. Dari P ke R. Apa dia E5? E5 ialah dari R ke P. Apa di E2? E2 ialah dari Q ke Q sebab dia gelong. Dia macam roundabout lah kan. Okey, bucu awal dan bucu akhirnya ialah Q. Okey, apa dia? Graf tak terarah. Graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengkaitkan dua bucu. Dia tak ada anak panah tu, maknanya dia graf tidak terarah. Okey, jadi kalau kita perhati kat sini muka surat 136, okey, graf mudah. Apa maksud graf mudah? Graf mudah ni maksudnya dia tidak ada berbilang tepi dengan gelong. Kalau awak perhatikan ini sama je. Kan, gambar dia sama, bucu dia sama. Cuma yang ini graf tak terarah, yang ini graf terarah sebab ada anak panah. So bucu dia A, B, C, D. E dia, okey, kalau kita tengok ada berapa dia punya H, ada berapa dia punya tepi? 1, 2, 3, 4. So AB, AC, BC, CD. Okey, darjah. Darjah ni maknanya kita tengok dekat bucu ni, daripada A ni ada berapa bucu? Ada berapa bucu pula? Ada berapa darjah? So 1, 2. Okey, dekat B ni ada berapa cabang? Lah senang cerita cabang. Okey, so dekat B ni ada 2 cabang. Dekat C ni ada 1, 2, 3 cabang. Dekat D ada 1 cabang je. Jadi kalau awak tambahkan semua, 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 dapat 8. Jadi jumlah darjah dia ialah 8. Okey, ni sama je dengan bawah. Cuma dia ada kalau ada anak panah ni dia ada in dengan out. Kalau yang ni tak ada in out kan. So D darjah in. In maksudnya anak panah tu masuk. Okey, kalau kita perhatikan ni masuk dekat dalam A ada 2. Tapi ada yang keluar tak? Tak ada. Kosong. D out keluar, tak ada, kosong. Okey, D A. So jadinya darjah pada A ni ialah 2 tambah kosong, jadi 2. Dekat B, kalau kita perhatikan dekat B ni, dua-duanya out, tak ada in. Jadi D in, kosong, D out dia 2. C pula, ada in tak? Ada. In dia ada 2, out dia ada 1. Okey, D pula, dia ada out saja, tak ada in. D out 1, D in kosong. Jadi jumlahkan semua dapat 8. Okey, yang bawah ni pula ialah graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Dia bukan graf mudah lah sebab dia ada
gelung dengan berbilang tepi. Cuma bezanya ini dengan ni ialah yang ini tidak terarah, yang ini terarah. Seperti mana yang saya jelaskan yang atas tadilah. Okey. Kemudian kita tengok pula apa dia graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Okey, graf berpemberat. Jenis graf boleh je graf terarah dan graf tak terarah. Graf tak berpemberat boleh je graf terarah dan graf tak terarah. Okey, tepi diberi nilai atau pemberat. Maknanya dekat tepi dia tu ada tulis berapa kilometer ke, berapa laju ke kan. Okey, kalau graf tidak berpemberat dia tak ada nilai. Tiada nilai pemberat dia. Dia tak tulis berapa km, tak ada. Okey, contoh. Tepinya mewakili jarak di antara dua bandar, masa yang diambil untuk suatu gerakan, nilai arah atau litar, suatu letak elektrik, kos dan sebagainya. Ini dia punya pemberat. Yang ini tepi mengaitkan maklumat. Dia hanya maklumat, dia tak ada pemberat. Macam catat organisasi kan. Catat organisasi kelas. Tak ada anak panah. Okey. Macam contoh 7 ni, okey, lukiskan graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia bagi maklumat, so awak kena lukis. Okey, yang ini nanti awak salin je lah. Contoh 7 ni, dan penyelesaian dia awak salin. Dan cuba fahamkan. Cuba fahamkan. Okey, kemudian ada pembetulan dekat buku teks, tolong buat pembetulan. Dekat Q ni, dia ada anak panah. Letak anak panah macam tu. Mana dia pusing macam ni. Okey. Kemudian awak tengok di muka surat 138. Contoh 8. Saya nak awak salin nanti contoh 7 dengan 8 dengan penyelesaian dia. Okey, raja di sebelah menunjukkan pilihan laluan sehala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Bucu V1 ialah tempat permulaan. Okey, ni dia mula. Dan bucu V5 ialah tempat berakhir sebelum dia balik ke rumah. Yang ni yang tamat lah. Jadi soalan pertama, tentukan jarak laluan sahala yang terpendek. Maknanya daripada V1 ni ke V5 ni, mana yang jalan terpendek? Jalan terpendek je ialah daripada sini V1 pergi V2 terus pergi V5. Jadi V1 dia pemberatnya ialah 600, V2 nya pemberatnya adalah 500. Jadi 600 tambah 500 dapat 1.1 km. Okey, kemudian yang B, laluan terpanjang. Maknanya daripada V1 ke V5 ni, laluan terpanjang ni dia lalu semua setiap bucu. Daripada V1 dia pergi V2, lepas tu dia pergi V3, V1, V2, kemudian dia pergi V3, kemudian dia pergi V4, kemudian dia pergi V5. So, tambah semua dapat 2,500 meter, iaitu bersamaan dengan 2.5 km. Okey, kemudian untuk soalan C, dia tanya, bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sahala adalah di antara 1.4 dengan 2.1. Maknanya 1.4 ni lebih daripada 1.1 kan, tapi kurang daripada 2.5. So laluannya mana? Kita tengoklah macam mana yang sesuai, mana yang dia matching dengan 1.4. Jadi yang matching dengan 1.4 km ni ialah V1, kemudian dia pergi V3, kemudian dia pergi V4, kemudian dia pergi V5. Ataupun dan untuk 2.1 km dia lalu V1, daripada V1 dia pergi V2, kemudian dia pergi V4, kemudian dia pergi V5. Kalau awak tambahkan ni tadi macam ni kan, so awak akan dapatlah yang untuk yang pertama ni dapat 1.4 km dan yang kedua ni dapat 2.1 km. Okey, itu saja pada hari ini. Jangan lupa salin contoh 7 dan 8. Okey, bye. Jumpa lagi.